Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita pada hari ini. Saya akan bawakan anda satu artis yang sangat famous. Okay, good people. Dah macam Ashraf pula. Jom kita layan intro ini dan kita bawakan artis tersebut. Okay, saya jarang buat video sebelum di tempat kejadian ataupun tempat yang saya explore. Tapi hari ini saya bawakan kelainan untuk anda. Untuk anda mendengar dulu cerita di kawasan ini. Dan kawasan yang saya nak bawakan ini berada di Tangkak. Dan orang yang saya jemput datang untuk berceritakan kepada anda semua adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang agak aneh dan jarang-jarang orang lain dapat melihat. Okey? Jadi siapakah orang ini? Jom kita panggil dia untuk datang duduk di sebelah kita dan bercerita kisah pengalaman seram yang berlaku pada beliau. Jom. Ini adalah Uda yang saya katakan kepada anda, orang yang akan berada bersama-sama saya di Tangkak. Dan ada lagi seorang, Angah. So mereka berdua ni adalah adik-beradik dan berdua orang akan berkongsikan pada saya kawasan dan akan tunjukkan saya Uda ada kisah yang tersendiri yang terjadi pada diri beliau, yang beliau akan kongsikan kepada saya dan juga anda penonton semua. So, Uda, kenalkan diri. Nama siapa dah? Muhammad Azran bin Ali. Okey, Muhammad Azran. Panggil Uda lah. So, kita panggil dia Uda Okey dah, apa pengalaman yang seram yang tempat yang Uda akan bawa abang untuk merasakan tu, Uda boleh kongsi kepada audience? Boleh So, okey. So, sekarang Uda cerita apa yang terjadi pada hari tu, macam mana boleh jadi. Uda cerita. So, apa pengalaman yang agak menyeramkan pada Uda waktu tu yang berlaku? Apa? Pergi surau dekat berdekatan dengan Tangkak. Okey. Nama masjid tu Johong. Okey. Masjid Johong. Time saya dengan ayah saya, saya tunggu ayah saya pergi ke tandas. Sambil tu saya menunggu di tempat duduk lah. Saya nampak ada satu kelibat dekat cermin yang dekat dengan tandas. Saya nampak ada satu kelibat perempuan yang melempet dekat tingkap. Saya tak pasti lah siapa kan. Tu saya cuba dekatkan diri saya dengan dia. Rupanya hantu lah. Yang muka dia sangat pucat. So maknanya dekat cermin mana tu? Cermin tingkap ke cermin dekat tempat wuduk tu ada cermin? Maksudnya cermin macam mana? Dalam surau. Di dalam surau tapi nampak tandas. Macam tu lah saya nampak. Dan saya terkejut. Saya cepat-cepat pergi ke ayah saya dan saya panggil ayah saya. Itu ayah saya cakap, kenapa kan? Itu ayah saya cakap, mana apa benda yang kau nampak kan? Tu ayah saya suruh saya tunjuk kat mana. Tu ayah saya masuk, ada satu telekung yang dah terbaring dekat atas lantai lah, dekat kapet. Padahal tentu saya dengan ayah saya tengah kemas. Dah tak siapa lah. Saya dengan ayah saya berdua. So maknanya waktu Uda nampak kelibat dekat cermin tu, maksudnya muka perempuan. So waktu tu dekat lantai belum ada sejadah ke apa, tak ada lah. So time dah panggil ayah datang baru nampak sejadah tu dekat surau tu lah. Okay. Time tu lah saya nampak muka dia dengan jelas lah. Pucat, mata terjojol. Itu sebelum ayah datang ke ataupun tu saya seorang tengok menunggu. So tempat yang surau ni sebenarnya dia surau lama ke macam mana? Surau lama lah, orang tak pakai lah. Pakai memang kerap, tapi memang selalu jadi kejadian tu. Kalau selalu macam saya dengar daripada orang-orang kampung ada beberapa surau ni adalah surau dikatakan laluan. Wallahu alam sama ada apa yang Uda nampak ini adalah penunggu yang di sana ataupun yang berada di situ. Wallahu alam sama ada ia memang laluannya
dan mungkin kebetulan pada orang seperti Uda ni mampu melihat. So banyak pada orang-orang kampung yang saya pergi explore negeri ke negeri. So ada yang mereka katakan ada beberapa kawasan lama ataupun yang menjadi sejarah kawasan-kawasan itu, ada yang tersimpan seperti laluan-laluan dan juga alam lain, dari alam lain. Wallahu alam, adakah mungkin apa yang terjadi pada Uda adalah benda yang sama seperti di kampung-kampung lain yang berlaku. Wallahu alam bisawab. Sebelum saya panggil Uda datang ke sini, saya mendengar cerita ini ketika itu kami berada di kedai makan, dan Uda cerita kisah yang agak membuatkan saya sendiri meremang. So ini adalah kisah perkongsian antara apa yang Uda rasa. Dia tidak mengaitkan daripada orang-orang lain, cuma ia adalah satu pengalaman tersendiri daripada Uda yang ingin beliau kongsikan kepada anda semua. Jadi untuk ceritaan kali ini santai je, sebab saya dah cakap video ini adalah video sebelum saya pergi ke kawasan yang Uda ceritakan. Kawasan ini memang menarik dan ada banyak sejarah yang sangat besar yang berlaku di sini. So apa yang terjadi dah pada waktu tu, yang di rumah tu dah. Sebab macam mana Uda nampak reaction tu. Saya waktu saya tengah makan tu reaction dia buatkan saya sendiri rasa meremang ni, sebab saya ada di situasi tersebut pada satu ketika dahulu di kawasan rumah saya. Dan bila dia ceritakan balik, dia membuatkan saya terkenang apa yang berlaku pada saya. Jadi itu yang the main point kenapa saya bagi tahu pada abang beliau, Angah, untuk set up kita buat penceritaan penutup ni. So apa yang terjadi pada Uda, jom kita dengar pada Uda. Okey dah. Okey, waktu saya dekat rumah, saya jarang balik kampung, setahun sekali. Jadi saya dengan abang-abang saya tengah tidur dekat luar. Cuma yang tak tidur lagi abang saya yang pertama. Itu saya ada rasa nak terkencing lah. Saya pergi ke tandas. So maknanya benda ni berlaku waktu tu Uda semua family belum baru saja duduk di Tangkak lah. So waktu tu sebelum ni duduk mana? Dekat Shah Alam. Oh, Shah Alam. So Uda, Angah semua satu family, mereka menetap di Shah Alam. Dan selepas itu mereka mula mengambil keputusan untuk berpindah ke Tangkak. So benda ni berlaku waktu tu lah. Okay. Tu time muda terasa nak kencing dalam pukul 1 lah, ke arah pukul 1. Dan saya dah habis buang air kecil semua. Saya keluar, saya ada nampak satu kelibat yang duduk di atas tong gas. Satu kelibat yang besar, hitam, panjang. Yang dia duduk atas tong gas tu, dia duduk atas tong gas ke dia duduk gitu ke dia mencangkung atas tong gas? Dia duduk dan bersilang kaki. Duduk sampai silang kaki. Korang bayangkan korang tengah keluar daripada toilet, tiba-tiba korang nampak satu lembaga yang tengah duduk di hadapan korang yang sangat aneh. Itu saya tak pasti tu abang saya ke apa kan. Itu saya nak nampakkan lagi dekat, saya datang dekat sikit lah. Itu saya tengok dia punya wajah muka dia, dahi dia besar, rambut dia yang jarang, mata merah terjol-jol, dan kuku dia panjang lah. Kaki dia, time saya nampak dia tu, saya tak rasa nak lari lagi. Saya tengok je tu dia pandang saya, dia toleh muka saya, tu dia angkat kaki, dia bersilang kaki. Tu saya cabut lari pergi kat abang saya. Tu saya cakap kat abang saya, ada nampak. Uda boleh perspektifkan sikit tak rupa dia tu? Maksudnya dia perempuan ke? Tak pasti, cuma dia kurus, badan dia berapi hitam. Situ. Maksudnya berapi hitam. Badan dia macam asap asap hitam. So maknanya rambut dia jarang-jarang, dahi dia luas. Rambut dia jarang-jarang, warna putih lah. Hitam, semua hitam. Okay. Lepas tu, lepas Uda pergi ke arah abang semua, saya cakap lah kat abang saya yang saya nampak kan. Itu abang saya tak saya takut menangis. Dan abang saya pergi ke dapur, buka lampu, tengok tak ada lah. Itulah. So maksudnya kuku dia semua panjang ada. Panjang dia macam mana? Kuku dia
panjang ke bawah. Maksudnya kalau ada buat tangan ni kau kena ke bawah je tu. Macam ni. So kalau saya dengar kembali cerita yang Uda kongsikan, cerita ni sebenarnya berlaku waktu mereka ni semua mengambil keputusan untuk duduk di rumah itulah. So itu rumah family lah, rumah batuk ke apa? Tak, rumah Memang family lah. So lama lah rumah tu tak ada orang. dah lama. Dah lama. So maknanya setahun sekali je lah. So dekat situ wallahualam lah, mungkin ada yang duduk di sana, kami pun tak pasti. Dan kalau saya dengar kembali kisah yang diceritakan oleh Uda, saya faham situasi ini. Maksudnya yalah, mereka datang setahun sekali dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk tinggal di sana. So mungkin ada sesuatu yang ada di sana yang rasa diri mereka akan dihalau keluar kerana owner akan duduk kembali di situ. Wallahualam, mungkin dia tunjukkan penampakan tersebut, saya pun tak pasti. Dan itulah sedikit sebanyak kisah yang dikongsikan oleh Uda di kawasan yang akan saya pergi untuk tontonan anda. Dan memang agak menarik. Macam saya cakapkan kepada anda, kadang-kadang di satu lokasi berlaku satu keadaan dan situasi yang amat berbeza, dan kita pun tak dapat nak ungkapkan apa yang berlaku sebenarnya. Dan apabila mereka ni semua yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri, satu kelibat yang kita sendiri tak sangkakan mereka mampu melihat. Dan apa yang berlaku di situ hanya mereka saja yang tahu, dan hanya Allah SWT yang tahu. Sebab di dalam makhluk Allah bukan hanya ada kita, dan juga ada alam gaib. Itu yang mampu saya katakan kepada anda. Pengalaman-pengalaman orang sekeliling kita ni adalah satu pengalaman yang mereka sendiri tidak akan dapat lupakan untuk masa yang jangka masa yang sangat lama. So, itulah sedikit sebanyak perkongsian saya dan juga Uda. Sebenarnya banyak lagi, mungkin kita akan simpan sedikit untuk video ketika saya berada di Tangkak. Dan mungkin video ni keluar waktu tu saya dah pun merakamkan video di Tangkak untuk anda. So kita tengoklah tempat sejarah yang sangat besar dan gangguan yang sangat menyeramkan. Tengok macam mana nanti. Dan dikatakan oleh orang kampung, disitulah laluannya. Assalamualaikum.